Ada. Tak ada? Ada. Ada. Okey. Jadi untuk hari ni kita akan belajar TE Tanwin lah untuk topik yang pertama untuk kita pada hari ini, dan macam semalam kita dah belajar Ya, yang tengok. pertama. Ada perkataan, ada makna. So hari ni kita dah belajar, semalam kita dah belajar tentang Hanzi dan juga Pinyin. Kita dah tahu apa tu Hanzi kan. Jadi Tasha nak tanya, 今天是我们是什么课呢？今天我们是我们什么课？ Hari ni kita kelas apa hari ni? Hari ni kita kelas apa? Mandarin. Kelas apa? Kelas Hanzi. Kelas Hanzi? Kelas Hanyu. So kelas kita ialah Hanyu. kelas Hanyu. 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 Baik. Sebutan dia ialah Hanyu itu kelas yang Hanyu ni yang kelas bahasa Cina dalam kotak kuning tu yang untuk bahasa Cina dekat negara China punya. Kita sebutan kat Malaysia kita guna yang warna hijau ni, Huayu. 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 Warna hijau, Ustazah. Yang warna hijau tu, yang ni. Huayi. Hua. Jadi dekat Malaysia dia guna Huayi punya. Jadi kita tanya hari ni kelas apa? So kelas Huayi. Ini kelas Huayi. Huayi itu maksudnya bahasa Cina atau bahasa Mandarin. Kalau kelas bahasa Cina kita akan sebut Huayi Ke. So Huayi Ke bermaksud ke saja bermaksud kelas. Jadi Huayi Ke bermaksud kelas bahasa Cina ataupun kelas bahasa Mandarin. Jadi dekat sini Huayi. pertama kita kena ingat kelas apa ni? Huayi. Ini Huayi Ke. Bahasa Cina sebut apa bahasa Cina? Bahasa Cina kita sebut Huayi. Bahasa Cina kepada bahasa Mandarin lah, Huayi. Okey, kalau kelas bahasa Mandarin, kita akan sebut Huayi Ke. Maksud dia khusus pada bahasa Mandarin itu? Bahasa Mandarin Huayi saja bermaksud bahasa Mandarin. Kalau kita ada Huayi Ke, satu lagi ni, langsung gerakkan dia punya slide ni, ke dekat belakang tu, KE dekat belakang tu bermaksud kelas. Jadi Huayi Ke bermaksud kelas bahasa Mandarin. Huayi Ke. Huayi Ke. Huayi Ke. Yi tu berada dia naik turun kan? Yi tu segi tiga. Huayi Ke. Huayi Ke. Okey, dan kita tahu kenapa dia sebut Malaysia sebut Huayi, sebab daripada Malaysia kan ada Huaren. So Huaren tu maksud orang Cina di Malaysia kita sebut Huaren. Jadi sebab tu bahasa Cina di Malaysia, bahasa Mandarin di Malaysia kita sebut Huayi ataupun Huawen. Huawen ni digunakan untuk di buku lah. Maksudnya buku untuk sastra kita akan tulis perkataan Huawen. Kalau untuk komunikasi bercakap kita akan sebut Huayi. Berasal daripada perkataan Huaren. Jadi kita nak beza Huayi dengan Huawen macam mana? Kita tengok di sini contoh buku teks bahasa Cina untuk SJKC dan juga buku teks bahasa Cina untuk SK. Kan SJKC ni dia punya buku teks bahasa Cina tu lebih sastra lah, dengan nada tu ada saja, ada apa semua. Jadi dia, di buku teks dia akan tulis perkataan Huawen. Yang saya dah bulatkan tu Huawen. Jadi pada buku teks bahasa Cina SK Sekolah Kebangsaan, jadi untuk Sekolah Kebangsaan ni kita punya bahasa Cina, bahasa Mandarin ialah kursus elektif. Kursus elektif, jadi kita punya bahasa tu lebih kepada komunikasi. Jadi dia akan tulis dekat buku teks tu, dia akan tulis perkataan Huayi. Sebabkan tu Huayi. Jadi kita tahu okey Huayi untuk percakapan. So kalau untuk Huawen, benda yang sama, cuma bahasa dia lebih formal dan dia akan lebih kepada sastra, sebab wen tu maksudnya sastra. Okey. Jadi beza dekat sinilah penggunaan. Depan dia semua sama, itu hua ni merujuk kepada apa? Hua ni merujuk kepada Cina dah, bahasa Cina dah. Jadi kat sini hua Cina, ren yang merah ni, kalau untuk kata merah Huaren ni, ren kat belakang ni bermaksud orang. So Huaren bermaksud Cina orang. Sebab kita senang bahasa Melayu ialah orang Cina. Okey, dan dia turun kepada bahasa dia sebut Huawen ataupun Huayi. Jadi yang pertama kita kena tahu, kita kelas bahasa Cina kita sebut Huayi. Ataupun kelas bahasa Cina sebut Huayi Ke. Jadi di sini
untuk tulisan bahasa Cina, kita akan belajar menggunakan pinyin. Yang ni, dia dua-dua ni, Hanzi dengan pinyin ni, dia tulisan Cina. Jadi Hanzi dengan pinyin ni dia tulisan. Jadi tapi untuk kali ni, kita punya program kita ni, kita akan guna pinyin sahaja. Sebab kita program yang singkat. Jadi kita guna pinyin sebab lebih mudah dan lebih senang untuk kita ingat perkataan. Sebab Hanzi memang memerlukan masa yang panjang. Okay, dan sini adalah komponen untuk pinyin. Okay, komponen untuk pinyin dia ada konsonan, dia ada vokal dan dia ada nada. Macam semalam lah kita dah belajar kan. Kalau untuk konsonan, macam kita berlatih semalam. Po, po, mo, fo, te, the, ne, le, GKS, ke, he, JQX, G, Q, C, ZS, CH, SH, J, Ch, Sh, R, Z, C, S, Z, T, S. Jadi perkataan ni kita dah fusi semalam, kita dah belajar sebutan dia. Jadi kita kena jaga sebutan ialah untuk yang sebutan asas lah. Macam huruf B ni jangan bertukar lah. So B kita guna huruf P. Huruf D kita sebut huruf T. Huruf C kita sebut huruf KE, huruf K, dan J kita sebut huruf G. Bukan huruf G, maksudnya huruf G muncul ke depan, G. Jadi yang ni, yang langsung bulatkan ni, kita kena ambil perhatian sebutan dia macam mana. Jangan jadi B tu, BA dia bunyi ba. Tak boleh lah, BA dia akan bunyi ba. Cuma yang lain, yang sebelah ni kan macam huruf P, huruf T, huruf K, kita kena keluarkan angin. Huruf tu kekal huruf tu, sebutan tu bunyi yang sama, cuma kita kena kekalkan, kita kena keluarkan angin. Contoh B dengan P, po, 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 D dan T, te, G dengan K, ke, K tu kita kena keluarkan angin. Jadi perbezaan dia ialah ada keluar angin dan tidak keluar angin. Okay, dan ZH, CH, HS ni macam mana? Kan macam mana Syurah ajar semalam lah. Kalau ZH tu J, macam mana nak bunyi dia? Kita kacik gigi dan kita tarik mulut ke belakang untuk kita punya latihan sebutan yang pertama tu. ZH, J, CH, Ch, SH, Sh. Jadi dekat sini beza dia ada ZS, CH, SH. Kita akan baca terus. J, Ch, Sh. J, Ch, Sh. Okay, dan R biasa. Dan Z, C, S, Z, Z. C, T, S. Z, Z. C, T, S. Jadi dekat sini Z, C, S kita akan baca Z, T, S. Jadi untuk perkataan konsonan, saya harap semua boleh ni lah, bukan boleh tak boleh kuasai semua pun tak apa, maksudnya kita tahu mana nak sebut macam mana, nak sebut yang ni bunyi macam mana, kita boleh jelas yang ni. Kalau kata tak ingat lagi nak sebut tu, biasalah kena awal-awal ni. Cuma boleh notekan lah apa-apa macam mana cara sebutan dia. Dan kita tengok kepada vokal dia ada 4 vokal. So vokal ni dan vokal tunggal ni lah yang penting. Sebab apa? Sebab dia tones tu akan berada di atas huruf vokal tunggal ni. Okay. Dan sheng tiao seperti yang kita maklum dia ada 4. Ada 4 nada kan? Ada 4 nada. So ada I, or, san, se. Jadi yang pertama senada, yang kedua menaik, yang ketiga dia turun dan dia naik, ataupun senang kita punya bahasa itu dia dengung, dan yang keempat dia matikan terus atau dia turun ke bawah ataupun dia marah. Jadi kat sini kalau untuk A tu a. Dia punya 4 nada yang berbeza ialah a. Jadi di sini kita untuk nombor 3 dengan nombor 4 ni, tones ketiga dengan tones keempat tak ada masalah. Tones 1, tones 2 kita macam ni sikit, dia bukan masalah, dia macam kita bunyi hampir sama sebab dia yang ni senada, yang ni naik sedikit saja. Yang ketiga keempat tak ada masalah sebab dia berdengung dan juga dia punya matikan terus sebutan. Okey, dan tone seperti saya maklum semuanya nada ni akan berada di atas huruf vokal tunggal, atas huruf A, atas huruf I, atas huruf I, O, U dan U titik. Dan seterusnya
Dan setiap nada, contoh suku kata tu, nada tu lain nada, lain maksud. So lain nada, lain maksud. Jadi kita kena jaga dia punya untuk cakap tu, kena jagalah dia punya sebutan nada tu. Tak boleh juga kita cakap suka hati je kan. Tak ada nada semua, tak boleh lah. Dia ada nada untuk setiap perkataan dia, untuk setiap suku kata dia. Dan contoh kalau macam BA, kita akan baca PA lah. Sebab B ni dia akan bunyi, dia punya sebutan dia huruf P. Dia akan jadi pa, bukan dia bunyi ba. Dan PAI dekat bawah ni, PAI dia ada dua suku kata. Dia ada dua vokal tunggal. A dan juga I. Jadi nada tu kita akan letak satu sajalah. Bukan nada tu ada dua. Maksud kata A pun ada, atas I pun ada. Tak ada. Setiap suku kata dia ada satu nada sahaja. Dan juga pelajar kena tahu untuk perkataan contohkan perkataan BA ni dia ada 4 nada kan. BA, pa, pa. Dan dia ada juga suku kata yang tiada nada. Maksud BA saja tak ada nada. Kalau tak ada nada tu kita hanya baca dengan tak ada, terus baca biasa je, pa macam tu je. Tak perlu, tak ada masalah. Itu dia panggil qing sheng. Itu sebutan ringan. Jadi tak perlu nak berdengung, tak perlu apa-apa. Jadi yang tu ada perkataan, ada suku kata yang tak ada nada. Jangan pula tengok, tak ada nada. Betul ke ni? Betul. Dia ada perkataan yang tiada nada. Okey. Ini adalah kita punya sebutan kita untuk liensi kita punya untuk nada kan, perbezaan setiap nada. Jadi kita dah baca semalam. Jadi untuk hari ini kita akan masuk topik yang pertama iaitu ni hao. Topik yang pertama ialah ni hao. Ni, hao. Jadi ni hao. Tapi kat sini kan, di sini ni ni dua-dua nada yang ketiga. Jadi kita nak baca susah kan. Ni hao, kalau kita nak baca macam tu, kalau kita kira lah. Dia ada perubahan nada. Jadi kita belum sampai tahap tu lagi lah untuk belajar perubahan nada. Kalau kita jumpa dua-dua ni, dua suku kata ni bersebelahan ni, dua-dua nada yang ketiga. Maksud kan ni nada ketiga. Lepas tu how nada yang ketiga. Jadi kita punya cakap tu jadi taklah ni how kan. Tapi dia dimudahkan macam mana kalau dua-dua tu nada yang ketiga, yang di hadapan ni akan bertukar menjadi nada yang kedua. Yang di hadapan ni akan bertukar menjadi nada yang kedua. Dia sebut ni hao. Maksudnya kita menaik, lepas tu kita turn yang ketiga. Dia akan jadi ni hao, sebutan sahaja yang berubah. Nada, sebutan sahaja yang berubah. Tulisan tetap sama, iaitu nada yang ketiga. Tulisan tetap sama, iaitu nada yang ketiga. Jadi kita sebut yang ni untuk perkataan ni hao. Kita tak perlu sebut ni hao. Tak perlu sebut macam tu. Kita hanya sebut ni hao. Ni hao. Kita naik dan baru kita buat tones yang ketiga. Tones yang kedua menaik. Ni hao. Itu cara sebutan untuk perkataan ni hao. Di sini dua-dua tones yang ketiga kan. Dua-dua tones yang ketiga apabila baca saja kita akan berubah menjadi nada 2 campur 3. Nada 2 campur 3. Jadi macam mana baca dia? Ni hao. Jadi di sini apa maksud ni hao? So ni hao di sini maksud dia hello ataupun salam lah, untuk teguran salam. Kita gunakan untuk salam. So ni hao. Seterusnya untuk objektif kita punya TE Tanyuan ni untuk lesson yang pertama ni, itu memberi salam. Kita mampu memberi salam atau bertegur siapa, memberi salam. Yang kedua bertanya khabar. Kita nak tanya khabar kawan kita nanti macam mana kita nak guna. So, yang ketiga bertanya tentang nama. Yang ni macam mana kita nak tanya nama dia. Yang kita bagi salam, kita tanya khabar dia, tanya nama dia, dan kita mengenal pasti. Yang keempat, kita mengenal pasti seseorang. Kita tahu tu siapa. Jadi kita nak tahu macam mana cara nak tanya ayat tu. Kita akan belajar dalam TE Tanyuan dan topik yang pertama. 我们一起来看。
Okey, di sini ialah sin ceyi. Sin ceyi ni bermaksud perkataan baru ataupun perkataan ni, dalam perkataan ni semua yang kita gunakan dalam petikan untuk topik 1. Jadi perkataan ni kalau katakan dalam petikan dia dalam topik 1 ni dia ada perbualan dekat belakang tu. Jadi kalau katakanlah cikgu-cikgu semua tak ingat maksud dia ataupun terlupa maksud dia, kita boleh rujuk dekat sin ceyi. Sin ceyi ni semua dah ada kat sini. Jadi sin ceyi ni Lao Shu akan baca dan pelajar tengok dia punya sebutan dia tu macam mana. Okey, boleh ambil perhatian sebutan dia macam mana. Okey. Yang merah ni adalah tulisan pinyin, yang hitam ni adalah tulisan untuk makna dia. Okey, dalam bahasa Melayu. Okey, saya akan baca macam mana saya akan baca melintang macam ni, bukan dia ke bawah. Saya akan baca Xiao Jie, lepas tu Xian Sheng sebelah. Saya akan baca ikut sebelah dia. Okay, baris yang pertama Xiao Jie, Xiao Jie. Yang kedua Xian Sheng, Xian Sheng. Ni, Ni. Yang ketiga Ni. Yang keempat Ni Hao, Ni Hao. Yang kelima Jiao, Jiao. Yang keenam Shenme, Shenme. Mingzi, 名字，我呢，好，嘛，很，也，他，是，谁的朋友，谢谢，是的。Okay. Yang pertama Xiao Jie. Yang ni dua-dua tones yang ketiga juga kan. Jadi kita baca yang depan tu XIAO tu, yang bahagian depan suku kata, yang depan ni kita akan baca dengan nada yang kedua. Baca saja, tulisan tak akan berubah. Xiao Jie, kita tak boleh baca Xiao Jie, tak boleh baca macam tu. Kita akan baca Xiao Jie. Xiao Jie bermaksud cik. Dan lawan dia ialah Xian Sheng. Kita tengok di sini SHENG. SHENG tiada tones kan, 没有声调, tak ada tones. Jadi tak pelik lah, jangan pula kita pergi tambah. Maksud memang ada yang tak ada tone. Jadi kalau tak ada tones tu nak baca macam mana? Kalau tak ada nada dia tu, kita akan baca matikan terus ataupun tak ada baca apa-apa, tak ada dengar apa-apa. Xian Sheng dah. Xian Sheng terus tu. Xian Sheng maksud encik. Yang seterusnya ialah ni. Okey, ni hao. Ni hao ni hai ataupun hello lah. Ni hao. Jiao. Yang terus sekali ialah jiao. Jiao bermaksud panggil. Jiao. Yang keenam, shenme. Shenme maksud dia apa? Shenme. Perkataan shenme ni rasanya kita pernah kita selalu dengar kan? Shenme kan? Okey, yang seterusnya ialah mingzi. Mingzi bermaksud nama. Sama, ME belakang shenme tak ada nada. ZI belakang mingzi tak ada nada juga. Jadi kita baca biasa je lah. Mingzi. Wo saya. Ne tak ada tones. Ne dah. Okay, yang ketiga yang seterusnya ialah hao. Okay, hao bermaksud baik ataupun elok. Ma ke ataupun kah. Ma ni perkataan famous lah. Kita ni memang kena dengar lah perkataan ma ni. Kan kita dengar Cina cakap je bunyi ma. Apa maksud dia tu? So ma ni kita akan bincang sekejap lagi di seterusnya. Slide yang seterusnya. Hen, sangat. Ye bermaksud juga. Ta, dia. Shi bermaksud ialah. Shay bermaksud siapa. Te
Dia bukan baca de tau. Yang ni, yang DE ni kita akan dengar nanti orang pelajar-pelajar akan baca de. Tak, dia akan baca te. Ya te, T-E, te. Tapi sebab dia ada te, kita akan jadi matikan. Te, dia akan jadi macam tu. Te. Okay. Seterusnya, pengyou. Okay, P-E-N-G, kita tak baca pengyou. Sebab biasanya akan, kalau ada oral test kan, dia akan, pelajar akan dibaca pengyou ataupun pengyou. Dia tak sebut pengyou, dia akan sebut pengyou. Sebab P kita kena keluarkan angin, pengyou. Dan seterusnya, perkataan xie-xie. Okay, xie ni pelajar boleh, cikgu semua boleh take note lah. Sebab xie ni, biasanya perkataan kita akan dengar orang sebut, okay, zie, xie, zie, cie, kita akan sebut. Jadi sebutan dia ialah xie. XC kan, xie. Jadi kita boleh betulkan sebutan untuk terima kasih tu. Terima kasih kita akan sebut xie. Dan seterusnya ialah shi de bermaksud ya, shi de ya. Jadi untuk sin ci ni, perkataan baru ni, ada tak pelajar nak tanya langsung macam mana sebutan, yang mana masih kurang jelas sebutan dia yang ni? Ada Lausi, boleh ulang tak? Yang mana? Yang nama tu macam Z. Z-I dia akan bunyi Z. Ming Z. Z. Min Z. 对。 名字。 Okay. Min Z. 对。 Yang terima kasih tu saya confuse sikit. Okay, Xie ke Z? Yang ni macam mana Lausi? Cikgu sebut macam mana? Xie. Okay, tak. Dia C. Xie. Tak, kalau dia bunyi xie kan, tak, dia tak bunyi xie, dia bunyi xie. Oh, okay. Kita xie, kita sebut kan, biasa kalau xie kan, kita sebut xie. Okay. Xie. Sebenarnya si kan dia. Dia tak bunyi xie, dia bunyi xie. No, dia dah depan cikgu, dah betul dah, belakang cikgu tu cikgu tukar balik. Xie. Dia benda yang sama, xie. Xie. Hui. Jadi. Jadi kita boleh ambil perhatian lah sebab sia ni kita dah tahu. Kita dah famous, kita dah kenal perkataan ni, kita pastikan. Tapi sebutan kita tu ramai yang lari sikit punya sebutan. Jadi kita dah belajar ni, kita boleh sebutkan dengan tepat lah. Sia. Ada pelajar comel kat belakang tu. Xie. Dia turun je naik lah. Dia turun Dia saja. turun, dia naik. Dia turun, lepas tu dia turun je. Dia tak ada dengung-dengung yang ni. Xie. Dah. Xie. Betul cikgu sebut. Xie. Ada lagi untuk yang ni, untuk perkataan ni? Pengyou. Bukan tak bunyi peng. Tak bunyi peng. Dia bunyi peng. P-E-N-G, dia bunyi peng. Sebab P tu keluar ke angin. Peng. Lepas tu dia menaik. Pengyou. Keluar angin dulu. Dia keluar angin dulu. Kita keluarkan angin. Sebab P tu keluar angin. Pengyou. Yo, bukan yao. Lepas tu bunyi Y-A-O. Ni Y-O-U. Yo. Lepas tu dia tak ada tu. Tak ada nada. Dia akan sebut pengyou. Yo. Y-O-U. Yo. Jadi sebab kenapa jadi yo? Sebab dia tak ada nada. Tak ada nada, kita terus matikanlah sebutan dia. Pengyou. Okay. Kalau ni kepunyaan tu sebut macam mana kalau kepunyaan tu? Sebut gan. Te. Te. Ingat te yang ni te. Yang ni sebut dia te. Tak ada angin kan? Tak ada angin. Kita change saja. Kita habiskan terus je sebutan dia. Te. Tui. Okay, macam mana? Boleh teruskan? Boleh. Boleh cikgu, boleh Lausi. So kita akan lao shi, bukan lao si. Lao shi kan. Lepas tu hati-hati tau, kadang-kadang student dia panggil lao shu tau. Dia macam cepat-cepat kan sebut lao shu. Lao shu ni tikus.
Laoshi. Astagfirullahaladzim. Nak sebutkan Ustazah. Laushe. Laoshi. Laushe. Dia Laoshi. 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 Ha. Laushe. Laushe. Dia X tu dia bunyi L tak? X tu. X bunyi C. C. Dia tak dia ejaan dia Lausshi. Jadi dia- dia bunyi lao, dia tulis yang ketiga lao dan shi lao shi. Macam tu. Laushe. Laoshi. Jadi SHI itulah ramai yang silap kat situ lah dia Laushe. betul. Laushe. Sekarang kita tengok perkataan ni hao ni yang pertama. Perkataan ni hao ni perkataan famous lah. Perkataan ni semua berkata semua. Bukan kata kita je. Semua orang tahu perkataan ni hao ni kan. Orang dah tahu perkataan ni hao dan juga perkataan ni hao ma. Kedua perkataan. Ni hao dan juga ni hao ma. Okey. Yang pertama ni hao. Ni hao ni kalau orang cakap dengan kita ni hao, kita tak boleh nak jawab apa-apa. Maka kita tak jawab apa. Kita hanya jawab ni hao juga. Tu je jawapan dia. Ni hao, ni hao. Maksudnya ni hao ni hai, kita akan balas hai. Kita akan balas macam tu juga. Ataupun senang kita nak faham, ni hao ni assalamualaikum dan waalaikumsalam. Maksudnya ni hao, kita mesti balas ni hao. Tapi yang jadi isunya, orang akan cakap ni hao, assalamualaikum kan, orang bagi salam, orang cakap hai. Tapi kita pergi balas hao, wo hao. Itu yang silap dia. Okay, contoh di sini, kita tengok contoh slide yang kedua tu. Okay, slide yang kedua tu ni hao ma. Okay, ditambah perkataan ma dekat belakang. Ma ni seperti yang saya maklum tadi, masukkan ma tu maksud dia ialah kah. Kan? Ma, ni hao ma. Ni hao ma maksudnya awak sihat ke, awak okey ke? Hao ni bermaksud dia okey, bagus ke, awak sihat ke, dia mewakili semua yang positif. Ni hao ma, kalau ni hao saja maksud dia hello. Kalau ni hao ma tambah ma je kat belakang, dia akan tanya awak apa khabar? Awak apa khabar? Awak okey ke? Awak sihat ke? Dia maksud macam tu ni hao ma. Baru kita balas wo hao yang pertama, wo hao. Wo hao tu maksud dia saya okey, saya sihat. Okay, yang kedua, wo pu hao. Pu tidak, hao sihat. Saya tak sihat. Jadi contoh kat sini, saya bagi dua contoh. Wo hao dan juga wo pu hao. Saya sihat dan juga saya tak sihat. Jadi kalau orang tanya kita ni hao ma, baru kita balas wo hao, wo pu hao. Kalau orang cakap dengan kita ni hao, kita akan balas ni hao juga. Tu saja jawapan dia. Tu saja untuk kita balas perkataan ni hao. Tapi yang jadinya orang bagi salam dekat kita ni hao, kita pun balas yang dalam kotak warna kelabu tu. Wo hao. Saya sihat. Dia bagi salam kat kita baru. Jadi dekat sini ramai yang berlaku kesilapan, dia tertukar. Maksudnya tak jelas lah apa maksud ni hao dan juga apa maksud ni hao ma. Kita ingat kalau ni hao tu orang bagi salam dulu dekat kita. Assalamualaikum. Kita jawab dulu salam dia. Kita akan jawab ni hao. Jangan pula orang cakap Assalamualaikum. Kita pun pergi jawab. Wo hao ataupun wo pu hao. Saya sihat ataupun saya tak sihat. Tak kenalah. Tak kena jawapan tu dengan soalan. Ataupun orang cakap ni hao ma. Awak sihat ke? Cakap ni hao. Kita pun cakap, dia cakap awak sihat ke? Hello. Tiba-tiba kita balas macam tu. Hai. Tak kenalah. Jadi orang cakap ni hao ma. Ma tu adalah soalan. Ni hao ma. Kita akan jawab wo hao, wo pu hao. Wo hao, wo pu hao. Macam tu. Okay, soalan lagi sekali. Dua perkataan famous kita iaitu ni hao dan juga ni hao ma. Perkataan ni memang famous. So, ni hao, hello, ataupun hai, ataupun assalamualaikum. Kita akan balas ni hao juga. Ni hao, kita akan balas ni hao. Tapi kalau dia tambah satu je lagi perkataan ma dekat belakang tu, terus jadi soalan. Dia tanya awak sihat ke? Ni hao ma. Dia tanya awak sihat ke? Saya akan jawab wo hao. Saya sihat. Wo hao. Ataupun wo pu hao. Saya tak sihat. Jadi contoh hari ni saya tanya dalam kelas ni, saya tanya pelajar, ni hao ma. Jadi pelajar jawab apa? Wo hao. Wo hao.
Kalau saya cakap ni hao, korang cakap apa? Ni hao. Ni hao. Jadi dekat sini perkataan ni hao dengan ni hao ma boleh bezalah apa maksud perkataan ni hao, apa maksud perkataan ni hao ma. Jadi kita dah ada beza dekat situ. Tengok. Sebelum ni kita tak tahu ni hao, tahu ni hao, tahu ni hao je. Ni hao ma, tahu yang tu je. Tak tahu perbezaan guna dia macam mana. Ramai yang silap guna. Cara nak menjawab lah. Jadi kita jelas kat sini kalau ni hao ni dia bagi salam baru. Jadi kita jawab benda yang sama. Ni hao, ni hao. Kalau ni hao ma baru kita balas wo hao ataupun wo bu hao. Okay, seterusnya kita masuk perkataan seterusnya ialah xian sheng. Xian sheng dan juga xiao jie. Kan ada vocab yang pertama kan, sin ci tadi tu perkataan baru tadi tu. Yang pertama ialah xiao jie dan juga xian sheng. Jadi kat sini saya buat turutan lah untuk bahasa lelaki kita akan sebut xian sheng. Xian sheng bermaksud encik. Xian sheng bermaksud encik. Dan contoh dia yang ni razak xian sheng. Razak xian sheng. Razak xian sheng ni bermaksud encik razak. Okay, dalam bahasa Cina, dia tak akan letak gelaran dekat depan. Dia akan letak gelaran di belakang. Dia apa-apa dia kedahulukan nama. Macam kita Cikgu Asiah kan, cikgu dekat depan. Dia tak, dia Asiah cikgu. Dia mesti nama dia bawa kat belakang. Kita Encik Razak, dia tak, dia Razak Encik. Jadi apa-apa untuk bahasa Cina dia akan gelaran tu di belakang. So Encik Razak kita akan sebut Razak Xian Sheng. Razak Xian Sheng. Razak Xian Sheng. Xian Sheng bermaksud encik, jadi Razak Xian Sheng. Okay. Dan kalau encik biasanya partner dia akan jadi Xiao Jie dan juga Tai Tai. Xiao Jie ataupun Tai Tai. Okay, yang pertama, yang kedua ialah Xiao Jie. Xiao Jie dalam kita punya vocab tadi, dan punya kita perkataan baru tadi bermaksud cik. Jadi kalau cakap Cik Asiah, kita akan cakap Asiah Xiao Jie. Asiah Xiao Jie. So, nama itu baru gelaran. So, bermaksud Cik Asiah. So, Asiah Xiao Jie. Okay. Xiao Jie, Cik. Dan saya tambah perkataan satu lagi, yang ketiga ialah perkataan Tai Tai. Tai Tai ni bermaksud puan. Tai Tai ni bermaksud puan. Jadi, kita bercakap Puan Asiah, kita akan sebut Asiah Tai Tai. So, Asiah Tai Tai. Jadi dekat sini ada 3 perkataan yang related lah, yang berhubung kait. Jadi kita cepatlah kita nak ingat kita nak penggunaan dia tu kan. Maksudnya yang pertama Xian Sheng. Kalau Xian Sheng dia ada partner dia ada Xiao Jie dan juga Tai Tai. Xiao Jie dan juga Tai Tai. Kalau encik kita Xian Sheng ni guna semua untuk kahwin. Kalau perempuan dia ada Xiao Jie dan juga dia ada Tai Tai. Jadi kalau Encik Razak kita akan sebut Razak Xian Sheng. Kalau Cik Asiah kita akan sebut Asiah Xiao Jie, dan kita akan sebut Puan Asiah kita akan sebut Asiah Tai Tai. Itu Asiah Tai Tai. Okay, Razak Xian Sheng, Asiah Xiao Jie dan juga Asiah Tai Tai. Yang ni tak perlu terang lebih lah sebab yang ni jelas. Cuma ingat dalam bahasa Cina gelaran mesti di belakang. Nama dulu di hadapan baru gelaran di belakang. Okey. Okay, seterusnya kita tengok perkataan how. Okay, dalam perkataan kita punya vocab yang banyak tadi, how tu bermaksud baik, elok kan, bagus. Nak cakap dekat sini, how ni semua benda yang positif, semua sudut yang positif. Bukan dia cakap baik tu je. Maksudnya how boleh baik, dia cakap orang tu baik. Baik apa? Baik mungkin baik hati ataupun baik dia punya akhlak. Ataupun kita nak cakap bangunan ni baik. Bangunan ni baik, bukan bangunan ni baik, mungkin bangunan ni elok, bangunan ni bagus. Kita nak cakap buku ni baik, kita guna buku ni how. So, maksudnya buku tu bagus untuk kita. So buku tu how. So, jadi dia cakap buah apple ni bagus. Bukan apple tu bagus. Mungkin apple tu kualiti dia masih okey, masih elok lagi untuk dimakan. Jadi how ni semua yang positif. Kita boleh gunakan untuk semua sudut, untuk semua bahagian. Jadi contoh yang pertama, wo hao. Wo hao. Yang kedua, ta hao. Ta hao. Yang ketiga, kias hen duo. Kias hen duo. Kias hen hao. Yang keempat, ce pingguo hen hao.
这苹果很好。yang kelima, 这本书很好。这本书很好。Okay, saya ada dengar sound dekat belakang lah. Boleh mute kan tak? Takut mengganggu kawan yang lain nak dengar. Okay, 谢谢. Okay, yang pertama, 我好. Yang kedua, 他好. Yang ketiga, kias 很好. Yang keempat, 这苹果很好。这本书很好. Okey, yang ni ayat ni mungkin awak akan nampak, alah susahnya Lasha, banyaknya. Tak bermasalah. Yang ni sebagai contoh, nak bagi contoh ayat menggunakan perkataan how. Nak suruh cikgu-cikgu semua lebih jelas penggunaan how tu macam mana. Okey, ni contoh untuk how. Yang pertama, 我好. So, 我好ni takkan cakap saya baik, takkan tiba-tiba kata baik kan, mesti cakap saya sihat, 我好. Saya sihat. Okey, yang kedua, 他好. Okey, 他好ni他ni bermaksud dia baik. Mungkin cakap dia tu sihat ataupun dia tu memang jenis baik, suka tolong orang ke. So how ni banyak maksud kat situ. Tengok kepada kita punya perbualan tu tentang apa waktu tu, tentang suka tolong orang. Cakap他好, dia bagus, dia baik, macam tu. Okey, yang ketiga, kias 很好. Kias sangat hao, kias sangat bagus. Kias 很好. Jadi kat situ bagus, mungkin bagus apa-apa. Belajar kat situ bagus ke, pengurusan bagus ke, semua bagus ke, macam tu. So dia kias 很好. Okay, yang keempat, 这苹果. 苹果bermaksud buah apple. 苹果bermaksud buah apple. 这苹果maksudnya, 这tu maksud dia ini. 这苹果, apple ini 很好. Apple ni sangat bagus. 这苹果很好. Apple ini sangat bagus. Yang kelima, 这本书很好. 这本书很好. Shu saja bermaksud buku. 这 di hadapan bermaksud ini. 这本书, buku ini 很好. Sangat bagus. Jadi dekat sini, cikgu-cikgu semua jelas perkataan how tu apa. Maksudnya bukan how tu nak cakap sihat je. Sebab ada sebelum ni faham sihat je dah. Sebab dia faham ni how ma, wo how. Jadi dia faham how tu maksud dia sihat saja ataupun baik saja. Jadi kat sini kita beritahu how ni adalah bermaksud semua yang positif. Baik, elok, bagus, nice, semua kita boleh guna. Dia semua nak cakap apa-apa benda kita boleh guna yang baik, kita boleh guna perkataan how. Contoh yang pertama, 我好, saya sihat. Yang kedua, 他好, dia baik. Yang ketiga, kias 很好, kias sangat bagus. 这苹果很好, apple ini sangat baik, sangat elok. Apple ni sangat elok. Elok tu macam mana? Elok tu mungkin boleh makan lagi lah, tak buruk lagi. 这苹果很好. Yang kelima, 这本书很好. Okey, buku ini 很好, sangat bagus. Jadi di sini jelas perkataan how. Okey, boleh pelajar cikgu-cikgu semua untuk perkataan how? Jelas ke penggunaan how ni? Jelas, tapi Laushi, benshu tu buku ke maksudnya? Shu saja bermaksud buku, pen ni adalah penjodoh bilangan untuk buku. Oh, buku-buku. Alright. Shu saja bermaksud buku, pen tu ialah penjodoh bilangan untuk buku. Jadi maksudnya sebuah buku ini, kalau ce pen shu tu bermaksud sebuah buku inilah. Bahasa Melayu kan. Okey, saya boleh teruskan ya. Okey, ini perkataan ma. Ma ni perkataan famous lah. Ma, ke ataupun kah. Kita tak faham, kita kan sudah cakap kan, korang nak makan ke? Ke tu kita punya logat kita lah, untuk kita punya bahasa sembang kita kan. Ke, so kah tu untuk surat lah, bahasa surat, tulisan surat. Jadi, kah ataupun ke. Ni bunyi kita punya, ni how ma, awak sihat ke? Awak okey ke? Ataupun awak sihat kah? Ataupun awak baik kah? Jadi kat situ, ma ni perkataan sangat familiar dalam bahasa Cina. Maksud kita dengar tu kita dah tahu ma. Kita bukan tak dengar, kita tak pernah belajar Cina pun kita dah tahu dah. Kita dah biasa dengar dah, kita dah biasa dengar perkataan ma ni. So ma maksud ke ataupun kah. Okay, yang pertama, ni hao ma. Contoh yang pertama, ni hao ma. Yang kedua, ni ce ma. Yang ketiga, ni yao ma. Yang keempat, ni lei ma. Yang kelima, ni mingbai ma. Ini adalah contoh lah. Okay, banyaknya lah. Ini adalah contoh. Ni hao ma. Saya jawab, 我很好. Ni 吃吗? 我吃.
你要吗？我要 ataupun 我不要。你累吗？我很累 ataupun 我不累。你明白吗？我明白 ataupun 我不明白。Kita tengok yang sini, di sini yang pertama. Ni hao ma. Jelas tadi kita dah bincang. Ni hao ma, awak sihat ke? Awak okey ke? Kita dah tak jumpa dia lama kan? Ni hao. Ni hao. Ni hao ma. Awak apa khabar? Awak okey ke? So kita jawab, 我很好. 我很好. Saya sangat baik. So, 我好 pun boleh. So, hao tu maksudnya okey kan? Kalau he ni, kenapa banyak he? Sebab he ni maksud dia sangat. Cakap, saya sangat okey, saya sangat baik. He ni maksud dia sangat. So, hen maksud dia sangat. 我很好. Saya sangat okey, saya sangat baik. Okay, yang kedua, 你吃吗? 吃 kat sini, 你吃饭. 吃 maksud dia makan. 你吃吗? Contoh ada botol wudu kat depan kan. Saya tunjuk kat awak, 你吃吗? Awak makan ke? So, cakap awak makan. 我吃. 我吃. Yang ketiga, ada pula kat depan saya. Korang nak ke? 你要吗? 你要吗? 要 tu maksud dia mahu. 你要吗? Awak nak ke? 你要吗? So, awak nak? 我要. Tak nak? 我不要. Puk saja bermaksud, puk saja ni bermaksud tidak. Puk saja bermaksud tidak. 我不要. 不要 bermaksud saya tidak, saya tak nak. 我不要. Puk tu bermaksud tidak. 我不要. Saya tidak mahu. 你要吗? 我不要. 你要吗? 我要. Saya nak. Okay, yang keempat. Yang keempat ialah lei. Kita guna kat sini lei. Lei ni bermaksud letih. Ni lei ma? Awak letih ke? Ni lei ma? Nampak awak hari ni malas je kan? Jalan pula gitu je. Respon pun macam tu je. Ni lei ma? Awak penat ke? 我很累. 我很累. Saya sangat penat. Kalau saya tak penat, 我不累. 我不累. Saya tak penat. 我不累. Ni lei ma? 我很累 ataupun 我不累. Yang seterusnya yang kelima, 你明白吗? 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 明白 maksud dia faham. 你明白吗? Awak faham ke? So saya faham. 我明白 ataupun 我不明白. Saya tak faham. Jadi dekat sini kita punya perkataan ma tu dekat belakang. Kita dah tahu. Ma tu maksud dia kah ataupun ke. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama, ni hao ma? Awak okey ke? Awak sihat ke? Yang kedua, ni chi ma? Ni chi ma? Awak makan ke? Yang ketiga, ni yao ma? Ni yao ma? Awak nak ke? Yang keempat, ni lei ma? Ni lei ma? Awak penat ke? Yang kelima, ni mimpai ma? Ni mimpai ma? Awak faham ke? Jadi dekat sini, dia ada 5 contoh. Mungkin dah banyaknya perkataan ni. Perkataan ni contohlah untuk belajar tengok nanti ada perkataan boleh je guna terus kan. Nak makan ke kan? Awak makan ke? Contoh kat depan ni kan botol wudu ke cencaluk. Dia tanya orang tu, ni cema awak makan ke? Okay, yang ketiga ni yao ma. Ma tu yang penting. Ma tu awak makan ke? Ni yao? Tak kita tanya ni yao awak nak? Kalau kita tanya ni yao, kalau kita tengah cakap tak apa kan, kita tengah cakap face to face dengan dia, ni yao, kita boleh buat ekspresi kita punya muka nak soalan tu. Tapi kalau untuk kita tulis, kita kena ada perkataan ma baru bermaksud soalan. Ni yao ma, ni hao ma. Kalau cakap ni hao, kita tak masuk awak okey, awak sihat ke, dia akan masuk hello baru. Kalau tak ada perkataan ma, dia akan bermaksud salam, untuk teguran salam saja. Ni hao ma, ni chi ma, ni yao ma, ni lei ma, ni mimpai ma. Sema mama. Kan? Okay, jelas untuk perkataan ma? Jelas. Okay. Okay, di sini ada 3 perkataan daripada kita punya perkataan sin ce yi tadi. Dia ada perkataan hen, ada perkataan ye, ada perkataan ne. Ada 3 perkataan kat sini. Yang pertama hen. Hen ni bermaksud sangat. Kenapa saya jadi macam ni? Saya betulkan sekejap. Boleh betulkan yang mana ni? Hen ni maksud dia sangat. Kenapa pergi pula? Sangat. Boleh betulkan yang dekat buku, dekat nota masing-masing. Okay, hen bermaksud sangat. Ye juga ne pula. So, ye juga ne pula. Okay, jadi di sini dia biasanya 3 ni dia berkait lah kalau kita nak bagi apa?
nak buat contoh kan, kita nak senang faham, dia berkait dah 3 ni. Okey, yang pertama kita tengok dalam box warna kuning tu dulu. Ni hao ma. So A dah cakap ni hao ma. B jawab wo hen hao. Ni ne? A pun jawab balik wo ye hen hao. Wo ye hen hao. Okey, ni hao ma. Wo hen hao. Ni ne? Wo ye hen hao. Yang pertama, ni hao ma, dia tanya, awak sihat ke? So B jawab wo hen hao. Saya sangat sihat. Ni ne? Ni ne ni maksud dia soalan. Kita nak tanya dia balik. Ni ne awak pula? Ni ne awak pula? Dan dia akan apabila dia mengulangi benda yang sama, dia akan sebut ye. Wo ye hen hao. Saya juga sangat bagus. Wo ye hen hao. Ni hao ma? Wo hen hao. Ni ne? Wo ye hen hao. Saya juga sangat bagus. Wo ye hen hao. Jadi dekat sini perkataan ne, ma, ne pun sama, tak ada nada kan. Jadi ini perkataan yang kalau dalam bahasa, kalau dia punya translate dia punya bahasa Inggeris, dia tak ada maksud khusus lah, dia digunakan untuk buat soalan saja. Tapi kita ada senang, kita senang ne ni maksud dia pula kan, sama lah maksud pula. So kita gunakan untuk buat soalan. Ni hao ma, wo hen hao. Ni ne? Wo ye hen hao. So ye, wo ye hen hao. Jadi di sini dia ada perkataan hen, perkataan ne, perkataan ye. So dia ada dekat sini ada perkataan yang 3 perkataan yang kita buat poket dekat atas ni. Biasa dia akan berkait lah. Contoh kat sini. Okay, sekarang tengok contoh dalam box warna biru ni. Okay, A. 我很饿，老师呢？我也很饿。我很饿，老师呢？我也很饿。我很饿。Dekat sini bermaksud lapar. Kita kenyang tu kan, tapi dia tu baru lapar. Dia lapar. Dia tak sama dengan kita. Tapi senang kita nak ingat, kita tu kenyang. Dia tu lapar. 我很饿. Saya sangat lapar. 老师呢？ Cikgu pula? 我也很饿. Saya pun sangat lapar. Saya juga sangat lapar. So ye tu menjadi pun, menjadi pula, menjadi juga. 我很饿. Saya sangat lapar. 老师呢? Cikgu pula? 我也很饿. Saya juga sangat lapar. Maksudnya di sini, di kotak kuning ni kita selalu guna ni ne. Ni ne kan selalu guna kata ganti diri. Tapi untuk yang box satu lagi selalu guna 老师. 老师呢? So kat sini tak kisahlah, awak boleh tukarlah nama-nama. Awak tak semestinya guna kata ganti diri ni saja. Dia boleh guna nama, boleh guna 老师, boleh guna dia, boleh guna contoh nama orang lain. 我很饿. Ali ne? Ali macam mana? Ali ye hen Jadi apa dia tukar kat sini? Jadi kita akan jawab tukar kat sinilah. Siapa yang jawab tu? Kalau kita juga yang jawab, kita akan jawab saya kan. Kalau kita mewakili orang lain, kita akan jawablah dia ataupun nama dia lah, nama yang ditanya lah. Jadi kat sini untuk yang tempat langsung bulakan tu tak ada masalah, kita boleh tukar je siapa-siapa kita nak tanya. Okay. Aku dah buat homework, aku dah buat homework. Ni Ali dah buat. Jadi kat situ kita boleh tukar. Boleh tukar kat situ Ali ne. Okay, contoh saya ulang lagi sekali. Ni hao ma. Habis jawab 我很好. Ni ne? 我也很好. Contoh yang sebelah. 我很饿. 老师呢? 我也很饿. Yang pertama yang kuning, saya ulang lagi sekali. Ni hao ma, awak okey ke? Awak sihat ke? Saya berjawab 我很好. Saya sangat sihat. Ni ne? Awak pula? 我也很好. Saya juga sangat sihat. Okay, A contoh sebelah. 我很饿. 老师呢? Saya sangat lapar. 老师呢? Cikgu pula? 我也很饿. Saya juga sangat lapar. 我也很饿. Saya juga sangat lapar. Okay, di sini Lausu nak minta, Lausu nak panggil seorang student untuk respon dengan Lausu lah. Lausu akan tanya, dia akan jawab macam mana yang jawapan kat sini. Okey, Lausu minta Amira. Lausu nak tanya soalan. Okey, boleh?
Kan tadi kan dekat ni hao tu kan dah Syah cakap dia gabung, so yang ni tu jadi tone yang kedua kan. Tapi yang bahagian B tu yang macam wo hen hao Yang semua ni tu kan macam tak ada tu tak tukar tone. sebab dia bukan Oh. bukan satu perkataan. Right. Dia suku kata yang berlainan. Dia ada space dekat tengah tu kan. Jadi kita boleh ambil yang lah macam ni hao tu satu perkataan. Satu perkataan dua suku kata. Macam tu lah. Faham? Okey, sisir. Okey, Amira, Lasa nak tanya awak, Lasa akan jadi A, awak jadi B. Boleh? Yang petak kuning ke petak mana? Petak kuning. Alright. Okey, kita cuba Ni hao ma, 我很好，你呢？我也很好. Okey, sekarang Amira cuba jadi A untuk yang kotak warna biru tu. 我很老师呢？ Okey, 我也很jadi untuk hen tu bukan kita kena tekan. Kita hen tak boleh tekan. Kita 我很 macam tu 很，right. Okey, sia-sia Amira. Seterusnya saya minta Ustaz Nik Hamidi. Pucai. Cai, pucai. Cai ada, pucai tak ada. Secai ada, pucai tak ada. Jadi kalau saya cakap pucai tu tak ada lah. Okey, Nurnia. Ustazah Nurnia. Cikgu Nur Rafidah. Ustazah Sakirah. Ya, saya cikgu. Okey. Cikgu saya kira jadi B, saya jadi A. Boleh untuk yang kotak kuning tu? Yang mana kejap? Sekejap cikgu. Ada dekat slide. Mana slide? Sekejap. Oh, macam tak ada slide. Saya ada nota saya. Yang mana tu cikgu sebut. Perkataan hen ye ne. Mana hen? Kalau saya slide tu dia ada warna kuning dengan warna biru tak silap saya. Oh, tiba-tiba tak ada slide, tak dapat slide tadi. Sekejap. Okey, boleh cikgu. Okey, saya jadi A, cikgu jadi B boleh? Ya, boleh. Okey. Ni hao ma. 我很好，你呢？我也很好. Cikgu jadi A untuk kotak warna biru. 我很老师呢？我也很Okey, sia-sia Cikgu Sakira, sebutan pun dah okey tu kan. Boleh sebut dengan baik dah. Okey, sia-sia. Cikgu Ashikin Musa, Caima. Ya cikgu. Okey. Cikgu jadi A, saya jadi B. Boleh? Petak warna apa? Kuning. Kuning, Okey. Okey. Ni hao ma. Sorry, cikgu dulu. Okey, sorry. Okey. Ni hao ma. 我很好，你呢？我也很Yang bawah tu A bawah tu. bukan. Warna A. Itu ada lagi kan satu lagi. Semula A atas tu ni hao ma semula. Okey. Ni hao ma. 我很饿，你呢？我也很好。对，我也很好。Okey, sebelah dia. Okey. Macam mana? 我很饿，老师呢？老师 bukan 老师，老师。老师呢？我也很饿。Jadi dekat sini, sia-sia Cikgu Ashikin, sebutan pun bagus, jelas sebutan dia. Okey, di sini kan ni ejaan Lao-shi ni, L-A-U-S-H-I, Lao-shi. Jadi kat sini kita kena, yang pertama Lao tu kita berdengung sikit, lepas tu S-H-I tu kita senada lah. Lao-shi, macam tu, Lao-shi, jadi Asia, Lao-shi. Okey, jadi dekat sini kita tengok perkataan hen, ye, sorry.
perkataan hen, ye, ne. So perkataan ini perkataan famous lah. Kita akan selalu jumpa kalau untuk awalan untuk komunikasi bahasa Cina. Okay, ni hao ma, awak sihat ke? Wo hen hao, saya sangat sihat. Nina, awak pula? Wo ye hen hao, saya juga sangat sihat. Okay, wo hen lao shi ne? Saya sangat lapar. Cikgu pula? Wo ye hen saya juga sangat lapar. Okay, seterusnya, perkataan seterusnya ialah jiao shemme名字，叫什么名字？叫 bermaksud panggil, 什么 apa, 名字 nama. Okey, 什么ni perkataan 什么ni saya rasa ramai yang tahu kan, 什么maksud dia apa. Selain daripada kita buat ayat, kita boleh juga jadi sama dengan yang bahasa Melayu kita, apa. Kita boleh jadi 什么。Boleh buat macam tu juga untuk berbuat. Contoh, Asia, semua. So semua tu kita boleh guna macam tu, semua selain daripada kita buat ayat. Jadi untuk perkataan ni, ciao semua mingzi ni saya gunakan untuk kita nak buat ayat, nak tanya nama. Okay, ni ciao semua mingzi. Ni ciao semua mingzi. Dijawab, 我叫 Siti Asia. Ni ciao semua mingzi, 我叫. Tukar nama awak dekat situ. Okay, 你叫什么名字？我叫 tempat kosong. So dekat yang kau gariskan tu, kita boleh tukar. 你叫什么名字？我叫 Siti Asia. Jadi dekat sini, kita kasi ni, ciao awak panggil, ciao panggil, 什么 apa, awak panggil apa, 名字 nama. Maksudnya awak panggil apa nama. 你叫什么名字？awak nama apa, atau kita translatekan ayat dia ni satu persatu, awak panggil apa nama. Awak panggil apa nama? So, dijawab, 我叫 Siti Asia. Saya panggil Siti Asia ataupun panggil saya Siti Asia. Sebab apa kita jawab jiao? Sebab soalan dekat atas ni dia menggunakan perkataan jiao. Jadi kat sini, 我叫lah. 我叫 Siti Asia. Dan satu lagi, ramai yang lepas ni dia akan buat tambah mingzi dekat belakang. Mingzi ni letak kat belakang ni. 我叫 Siti Asia Mingzi, sebab kita kan jawab awak nama apa? Saya nama, kan kita ada nama kan waktu jawab kan. Jadi dia terikut dengan yang tu, dia masukkan perkataan nama tu kat bawah. Tak perlu. Nak jawab soalan ni, 叫什么名字? Awak hanya jawab 我叫 saja, lepas tu nama awak, paling senang. 你叫什么名字? Awak nama apa? 我叫 Siti Asia. 你叫什么名字? 我叫 Siti Asia. 你叫什么名字? 我叫 Siti Asia. Jadi dekat sini, kalau kita pernah dengar macam kalau kita dengar dekat luar, jadi untuk macam orang Cina, dia punya perbualan dia disingkatkan. Dia kan jadi, ni semua ming. Ni semua, dia akan sebut semua ming saja kat sini. Tu dia sebut, ni semua ming. Tak sebut ni semua, dia akan sebut ni semua ming. Dia akan sebut sebutan dia tu, sebutan campur dia. Ni semua ming. So kat situ ni semua ming tu maksud dia awak nama apa juga. Tapi yang lebih tepat sebutan ialah ni jiao shemme mingzi. Shemme, shen, S-E-H-E-N, S-H-E-N, shen, M-E-me, shenme. Gitu. Jadi mingzi, M-I-N-G, ming, Z-I, zi,是你叫什么名字？你叫什么名字？所以jawab, 我叫 Siti Asia. 我叫 Siti Asia. Cara jawapan dia, 我叫, lepas tu kita tukar nama dekat belakang tu. 你叫什么名字？我叫 Siti Asia. Okay, Nik Nur Amira, Taima. Ada? Okay, 你叫什么名字？我叫 Amira. Oh, Amira, 你好吗？我好，我好，你好。你好。So kat sini kita ada 3 perkataan kita boleh kenal, kita boleh ingat hari ni. Yang pertama ni hao, yang kedua ni hao ma, yang ketiga ni jiao shemme mingzi. Okay, ni, 谢谢. Seterusnya Nur Adibah, Caima. Ya, Nur Adibah, ni hao. ni hao, Ni hao ma. 我很好，你叫什么名字？我叫 Nur Adibah. Awak jiao Nur Adibah. Okay.
Sia-sia Adibah. Seterusnya langsung minta Pawan Cik. Pak Wan. Tadi semalam dah ajak bagi panggil nama Pak Wan kan? Pak Wan Cik, Saima. Pucai. Zulaikha. Tak sempat jawab. Okey, kita bagi laluan kepada Pak Wan Cik dulu boleh Zulaikha? Okey. Boleh cikgu? Okey, sia-sia. Okey, Pak Wan. Ni Ya, hao. saya. Ni hao. Ni hao ma. 我很好。我很好。okey，你我叫什么很好。名字？我先保安机。你叫什么名字？我小保安机bin Muhammad Zain. Okey, sia-sia. Pak Wan. Ya, Sesebutan saya. okey. Cuma nantilah saya akan terangkan kejap lagi. Okey, seterusnya saya minta Zulaikha. Cikgu Zulaikha. 叶老师，你好，你好，你叫什么名字？我是 Zulaikha。我是 Zulaikha. Okey, 你好吗？我好，老师。我好. Okey, 谢谢. Okey, di sini Lausu dah dengar 3 perbualan tadi kan. Okey, di sini kita Lausu nak terangkan sebutan untuk ni hao dengan ni hao ma tak ada masalah lah. Pelajar boleh sebut dengan baik. Cuma di sini kita kena jaga sebutan untuk J-I-A-O. Baca dia ciao. Dia bukan jiao. Dia ciao. Ni ciao. Ciao. 跳， 对, ciao. Bukan Zulaikha je yang langsung dengar 2-3 orang tadi pun ada sebutan untuk jiao ni kita kena tempatkan jiao kan. J-I-A-O baca dia jiao. Ni jiao shema mingzi. Ni jiao shema mingzi. Jiao. 跳。 Okay. Dan satu lagi Zulaiha tadi soalan saya ni jiao shema mingzi. Jadi awak jawab 我是 Zulaiha. Jadi dekat situ jawapan awak tu tak kena dengan soalan saya. Walaupun saya tahu tu maksud yang sama. Sebab apa? Sebab soalan menggunakan perkataan ciao. Apabila perkataan ciao, kita kena jawab menggunakan perkataan ciao. Okey. Maksudnya saya kena jawab 我 ciao lah. 对，我ciao. Kalau awak nak jawab 我是 tu awak akan jadi yang ni. Yang saya punya okey, yang ni Hui Hua San ni perbualan yang ketiga. Soalan dia 他是谁? 他是谁? Maksud dia ialah siapa? Baru awak jawab 我是. Contoh, saya kata 你是谁? 你是谁? Awak ni siapa? Baru awak jawab 我是 Zulaiha. Baru jawapan tu kena dengan soalan. Sebab soalan yang kita belajar tadi, awak nama apa? Ni叫什么名字? Jadi kita akan jawab 我叫 sebab merujuk kepada soalan ciao. Jadi kita jawab ciao lah kat sini. Awak jawab 我是 Zulaikha tak salah, cuma kita kata dia punya cara jawapan dengan soalan tu tak kena. Kita faham maksudnya awak cakap ni awak ni Zulaikha lah kan. Macam tu. Okey, boleh? Okay, jadi dekat sini pelajar boleh jaga sebutan untuk ciao. Untuk ni hao dengan ni hao ma tak ada masalah, semua boleh sebut dengan baik. Okay, dekat sini untuk perkataan ni jiao shema mingzi boleh jaga perkataan ciao. Ni jiao shema mingzi? 我叫 Siti Asia. Okey. Seterusnya kita sambung yang seterusnya. Perkataan she. Perkataan she ni perkataan famous lah. She ni memang apa nama? Mudah juga kita selalu dengar kan. Mudah juga kita nak dengar. She ni selain daripada ialah dia juga jadi ya. Ni awak ni Ali ke? She. Awak jawabnya she. Ni Asia Lao she ke? She. She. Macam tu. Okay. Maksudnya ialah. Lao she. Macam mana? Maksud she ni iyalah, maksud dia ya. Tak, maksud dia ialah. Maksud secara rasmi dia ialah. Tetapi kita selalu dengar dia kenapa? Sebab ramai akan guna macam ni. Kita jawab ya. Kita nak jawab ya. Tapi kalau dalam kita punya petikan awal, dia ada perkataan shete. Shete tu macam formal sikit lah. Shete. Tapi kalau biasanya kita dengar untuk sembang-sembang kat luar ni, dia akan cakap she saja. Cakap, yang ni RM2 she. Ya.
Bukan ialah, maksudnya she tu dia ada dua perkataan lah, dua maksud. Satu ialah, satu ye. Okay, she saja dekat sini. Atas dia tu she saja ialah. Kalau she te, ye. Jadi dia dua maksud lah. Kadang-kadang orang tak sebut je te kat belakang. Orang sebut she saja untuk cakap ye tu. Ni Zulaikha ke? She. She. Ataupun she te. Macam tu. She dua maksud. She yang pertama maksud dia ialah. She yang kedua maksud dia untuk kita secara berkomunikasi biasa-biasa kerja maksud dia ialah. Maksud dia ye. She ialah ataupun ye. She ialah apabila kita gunakan untuk kita buat ayat. Ayat yang lengkap lah. Contoh dia ayat dia macam mana? Jom kita tengok. Okay, she ialah. Contoh dia, 我是老师. Saya ialah 老师. Saya ialah cikgu. 我是老师. Okay, yang kedua, 我是 Asia. Saya ialah Asia. 我是 Asia. Ni Asia ke? 我是 Asia. 她是妈妈. 她是妈妈. Dia ialah mak. 她是妈妈. Dia ialah mama. Jadi dekat sini, she ni kita gunakan untuk buat ayat. Kita gunakan untuk buat ayat. Kalau tiba-tiba she seorang-seorang, dia tergantung seorang-seorang, tak ada apa-apa gabungan tu, mesti digunakan, dia bermaksud ye. Awak ni Ali ke? She, ye. Jadi kat sini she satu maksud dia ialah dan maksud yang kedua ialah ye. Dan biasanya pelajar cikgu-cikgu semua akan selalu dengar perkataan she. Nah, selain daripada tengok cerita Cina, kita pergilah kat mana-mana kan tempat ramai ataupun tempat ada yang komuniti Cina, Chinese yang bercakap, kita akan dengar perkataan she. Perkataan she ni famous. Perkataan satu lagi perkataan apa? Perkataan ma. Boleh selalu dengar. Okay, perkataan ma, perkataan she. Maksud she ialah 我是老师, saya ialah cikgu. 我是 Asia, saya ialah Asia. 她是妈妈, dia ialah mak atau dia ialah mama. Okay. Okay, seterusnya perkataan te. Okay, de, te bermaksud punya. Sama kan, kita bunyi Cina cakap te. Te ni maksud dia punya. Te ni kita cakap kita punya. 我的. Kita punya. Cakap, ni beg siapa ni? 我的, saya punya. 他的, dia punya. Apa lagi? 老师的, cikgu punya. Te, kita tak boleh cakap, cakap, ni buku siapa ni? Wo. Contoh kan, wo kan, kita dah belajar kan, wo ni maksud dia saya. Tengok kan, wo maksud dia saya. Ini buku siapa ni? Buku wo. Buku saya. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti, 我的. Awak mesti cakap, awak mesti guna dua perkataan ni. 我的. Awak boleh guna, wo saja. Awak kena guna perkataan 我的. Kita kena sebut, 我的. 我的. Wo ni kita boleh tukar lah nak cakap cikgu punya. 老师的. Kat sini. Te ni kita kena guna kalau kita ni nak cakap benda tu kepunyaan kita. Okay, yang ni sudah buat untuk buat ayat. Nanti saya tulis kat sini sekejap. Kita tengok kat sini, yang pertama ialah mama te. Okay, yang tu lao shi te. Kita cakap, contoh dekat saya ni, ada buku. Ni buku siapa ni? Korang cakap buku cikgu. Korang cakap lao shi. Cakap macam tu tak boleh. Mesti dia tak kena. Dia kena, kita cakap kepunyaan tu, kita cakap lao shi te. Kita mesti sebut cikgu punya. Sebab tu, kalau kita perasan kan orang Cina cakap kan, ni siapa punya ni? Saya punya. Sebab dia punya dia tu dia mesti ada dalam dia punya bahasa Cina dia tu kan ada perkataan te. Dia cakap kalau benda tu hak milik dia akan sebut perkataan te. Kena tak boleh tinggal perkataan te. Contoh, buku ni siapa punya? Kita buku cikgu kan, buku cikgu. Dia lao shi te. Dia tak sebut lao shi saja. Dia kan lao shi te.
Sebab tu kita boleh dengar orang Cina cakap ini buku ini yang siapa punya ni? Ini saya punya. Sebab dia punya, dia tak boleh tinggal perkataan te dia tu. Sebab te maksud punya. Ini kawan punya. So dia punya tak boleh tinggal. Kata ini buku siapa? Selaoshi de. Maksudnya buku cikgu punya. Okey. Ni gelas apa ni? Oh, mama te. Gelas mama punya, mama te. Ni gelas apa ni? Mama. Dia tak boleh. Masa kita mama tu macam panggilan, macam mama. Dia kata cakap kalau tu hak mama, so mama te. Kita kena masukkan perkataan te tu. Okey, seterusnya papa te. Kat luar tu kereta siapa? Papa te. So, papa te. Kereta papa. So kata milik papa. So ni makanan siapa ni? Ada nasi, ada bungkusan nasi kat depan kan. Ni makanan siapa ni? Ni te. Awak punya. Ni te awak punya. Ni te. Maksudnya ni dia tak boleh. Ni. Tiba-tiba soalan ni tak ada. Ni so awak okey boleh lah yang tu kan. Awak lah macam tu boleh, tapi cakap kalau tu kepunyaan kita mesti masukkan perkataan te, ni te, lao shi te, papa te, mama te. So kita ada perkataan te kalau kita cakap benda tu hak milik siapa-siapa. Pengyou te, kawan punya. So te tu perkataan selalu kita dengar. Sebab apa? Sebab dia nak cakap benda tu bila kepunyaan dia akan sahabat, dia akan cakap te. Okey. Sekarang tak sini, 我的爸爸, 我的妈妈, 我的姐姐. Kita cakap ayah saya. Yang pertama, 我的 papa, ayah saya. Yang kedua, 我的 mama, mak saya. 我的姐姐, kakak saya. Contoh dalam box warna kuning, 我的包. Yang kedua, 我的书. Yang ketiga, 我的老师. Okey, 我的包. Okay, te saya punya beg. Maksudnya beg saya. You tak boleh, kita tak boleh. Kenapa nak masukkan te? Sebab masukkan te sebab dia tak boleh nak gabung kata nama dengan kata nama. Kalau awak cakap 我包, 我包 maksudnya buang perkataan te tu. 我包, kita buang perkataan te. Maksudnya saya tu beg maksud awak. Maksud awak tu, maksud yang ada cerita tu maksudnya saya ni beg, saya beg. Bukan nak cakap beg saya. Dia tak bermaksud beg saya lagi. Kalau kita letak perkataan te tu bermaksud saya punya beg, maksud beg saya. Sebab pau tu bermaksud beg. Pau kat belakang ni bermaksud beg. So cakap beg saya, 我的包. Kalau cakap 我包 saja salah, maksudnya awak tu beg. Bukan awak cakap beg tu hak awak. Itu pentingnya perkataan te. Okey, yang kedua, shoe. Shoe bermaksud buku. 我的书, saya punya buku. Bermaksud buku saya. Kalau buang te tu, 我书. Kita buanglah perkataan te ni, tak naklah letih nak sebut 我书. Maksudnya awak tu buku. Bukan buku awak. Jadi kena ada 我的书. 我的书, saya punya buku. Okey, itu buku saya. Dan yang ketujuhnya ialah 我老师. Saya cikgu. Jadi mesti kita faham kat sini cakap cikgu, saya 我老师. Cakap 我的老师. Saya punya cikgu. Cumanya dia ada satu cara, satu sistem lagi. Kalau berkaitan dengan keluarga, maksud kepunyaan tu berkaitan dengan keluarga, mak, ayah, adik-beradik, dia tak masukkan perkataan te, tak apa. Maksudnya contoh kan, 我的 papa yang dalam box warna peach ni, yang box warna peach ni kita tak masukkan perkataan te, kita buang perkataan te. Yang ni tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ini ada hubungan dengan kita. So kita cakap 我爸爸 pun betul. 我的爸爸 pun betul. 我的妈妈 betul. 我妈妈 pun betul. 我的姐姐 betul. 我姐姐 pun betul. Sebab dia, kenapa dia boleh? Sebab dia ada hubungan keluarga dengan kita. Tetapi kalau yang contoh selain daripada keluarga, kita wajib masukkan perkataan te. Contohnya dalam kotak warna kuning tu, 我的包, saya punya beg. 我的书, saya punya buku. 我的老师, saya punya cikgu. So maksudnya beg saya, buku saya, cikgu saya. Kalau kita kira, kita cakap je lah 我包 kan, senang. Dia tak boleh. Dia mesti kena masukkan perkataan te dekat tengah. Dia nak tunjukkan benda tu hak milik kita, kita perlu masukkan te. Kecuali ada kaitan dengan keluarga kita. Kaitan dengan keluarga kita siapa? Papa, mama, mak, ayah, abang, kakak, adik, itu sahaja. Yang boleh. Yang lain tak boleh. Okey? Untuk perkataan te.
Jadi ingat, te ni sebab tu asal dia kenapa orang Cina suka cakap punya kan. Itu punya, dia punya, kita punya. So sebab dia punya daripada dia punya grammar bahasa Cina dia lah. Sebab dia perkataan te dia tak boleh tinggal kalau untuk menunjukkan benda tu kepunyaan. Okay. Seterusnya tengok perkataan pengyou. So pengyou bermaksud kawan. Pengyou bermaksud kawan. Yang pertama, contoh satu lagi pengyou ni kawan, biasa kita akan dengar hao pengyou. Hao pengyou bermaksud kawan baik. Hao pengyou. Hao pengyou. Hao tu baik kan? Pengyou ialah kawan. So hao pengyou ialah kawan baik. Okay, contoh nombor 2, 他是我的朋友。他是我的朋友。Dia ialah 我的朋友. Dia ialah kawan saya. 他是. Jadi kat sini, kita nak cakap dia tu, 他 ni maksud dia. Nak cakap dia tu, 我的朋友. 我的朋友ni nak maksudnya kawan saya. 他是我的朋友. So, dia ialah kawan saya. Okay, 他是我的好朋友. So, 我的好朋友ni kawan baik saya. So, 我的好朋友tu bermaksud kawan baik saya. Kan dia ada masukkan perkataan te kat sini kan. Dia ada masukkan perkataan te dekat sini. Jadi, 他是我的好朋友. Dia ialah kawan baik saya. Jadi dekat sini, dia ada perkataan kawan, ada perkataan 好朋友, ada perkataan 朋友 saja bermaksud kawan, 好朋友 bermaksud kawan baik. Dan macam mana kita nak cakap dia ialah kawan baik saya? Kita akan cakap 他是我的朋友. Yang ketiga, 他是我的好朋友. Jadi kat sini kan, semua cikgu ada 朋友 kan, ada 朋友, ada kawan dan juga ada 好朋友, ada juga kawan baik. Lepas ni kita bolehlah nak cakap okey, 他是我的朋友. Tunjuk dekat kawan, dia ialah kawan saya. Ataupun 他是我的好朋友. Dia ialah kawan baik saya. Jadi kita nak tulis dalam, nak cakap dalam media sosial, nak tulis pinyin. So boleh tulis macam ni. 他是我的好朋友. Okay, perkataan 朋友. Seterusnya tengok di sini ialah 人称代词. Ialah kata ganti diri. Kata ganti diri ni perkataan yang famous lah, kita selalu dengar orang cakap kan. Okay, yang pertama 我, yang kedua kita akan baca ke bawah yang kita baca untuk yang singular dulu, untuk yang seorang dulu. 我, ni, 他, 我, ni, 他. Jadi dekat sini 我 saya, ni awak, 他 dia. Jadi dekat sini macam mana saya nak suruh pelajar saya mudah ingat? Saya ingat kalau 我 ni 他, 我 saya, ni awak, 他 dia. Maksudnya 我 ni 他, saya, awak, dia. Saya bagi student saya mudah ingat perkataan wanita. Wanita perempuan. Wanita perempuan tu kita akan jadi 我 ni 他. Ingat perkataan perempuan wanita. Wanita tak sebut wah. Kalau untuk saya ni sebut 我. Jadi kita tukarlah sikit. 我 ni 他. Jadi dekat sini 我 saya, ni awak, 他 dia. Okay, ada student yang dia agak alert sikit, dia tanya kenapa kalau 他 ni ada dua hamzah ke atas ni? Jadi kalau untuk 他, kalau pinyin, kalau kita belajar pinyin ni dia satu sebutan je 他. Tapi kalau hamzah untuk lelaki dia guna di hadapan punya. Kalau yang lelaki dia guna yang depan ni. 他 yang ni. Untuk tulis hamzah lah, untuk tulis Cina tu, Chinese characters tu kan. Kalau yang perempuan dia guna hamzah yang ni. Dia beza. 他 ni, dia ni untuk lelaki perempuan dia beza ejaan. Sama dengan untuk binatang dan benda, dia beza hamzah dia. Tapi kalau untuk sebutan ta, 他, benda yang sama. Maksudnya maksud yang sama dia. Dia mewakili untuk semua, untuk lelaki, untuk perempuan, untuk binatang, untuk benda. Tetapi kalau untuk hamzah, dia ada hamzah yang berbeza. 他 yang depan ni untuk hamzah dia lelaki, 他 yang belakang ni hamzah dia untuk perempuan. Kalau hamzah untuk benda binatang tu hamzah yang lain. Sebab tu saya kata ta satu tone bukan satu hamzah. Ta satu tone yang pertama ke, kedua, ketiga, keempat ke, satu tone hamzah yang mempunyai hamzah yang pelbagai dan maksud yang pelbagai. Okey. Okay, di sini 我 你 他, saya, awak, dia. 我 你 他. Dan kita punya, kalau untuk ramai kita memen saja di belakang. Memen je. Kita dah ingat dah wanita. 我 你 他.
Kalau nak ramai macam mana? 我们、你们、他们。我们、你们、他们。Itu saja untuk ramai. Jadi dekat sini kita senang. Mula kita ingat kata ganti diri 3 perkataan iaitu 我、你、他. Lepas tu macam mana nak ingat ni? Macam susah je kan nak hafal tiga perkataan pun. Kadang-kadang kita lupa juga kan. Ingat orang perempuan. Ingat wanita. Ingat wanita cuma kita tukarlah. Wa tu tukar pada wo lah. Wo, ni, ta. Wanita. Dan kalau kita nak cakap untuk ramai, tambah men dekat belakang. So, wo, saya, woman, kita. Ni, awak, ni, men, kamu. Ta, dia, taman, mereka. So, sangat mudahlah untuk kita faham, untuk kita ingat. Cuma kalau nak ingat betul-betul, kita memerlukan fokus yang tinggi lah. Maksudnya kita kena hafal, kita kena wujud selalu, kita akan ingat lah. Cuma dekat sini pelajar saya bagi clue macam mana untuk cikgu-cikgu semua untuk mudah ingat perkataan ni macam mana. Okay. 我, saya, ni, awak,他, dia. Saya, awak, dia. 我们, 你们, 他们. Kami, kamu, mereka. Jadi untuk yang ni adalah kata ganti diri. Lepas ni yang ni kalau belajar dua ayat nanti, ni kan contoh. Kita dah belajar hari ta ni hao ma. Jadi kita awak apa khabar? Jadi kita nak tanya khabar dia. Dia dekat tepi tu kan, tanya khabar dia. Kita tanya kawan, kita tanya Ali. Kita tanya khabar dia. Kita betulkanlah ta hao ma. Kita tak perlu cakap ni. Tukar ta hao ma, dia sihat ke? Macam tu. So pelajar boleh tukar kata ganti diri ni. Di sinilah kita dah belajar perkataan wo, ni dan juga ta. Okay. Seterusnya, kita tengok semula perkataan wen hou yi. Okay, di sini saya nak bagi tahu kita dah jelas ni hao maksudnya salam. Cuma kita nak terangkan sikit lah. Kalau untuk seorang kita guna macam mana, untuk ramai kita guna macam mana. Sebab tadi sebelum ni kita dah belajar untuk kata ganti diri kan. Kata-kata diri untuk seorang macam mana, untuk ramai macam mana. Jadi sekarang saya masuk semula untuk perkataan ni hao tadi. Okay, ni hao tadi macam mana kita nak sebut, kita nak tegur untuk ramai, untuk seorang, dan kalau kita nak tegur bos macam mana, okay, dia ada cara dia lah. Kita tengok di sini. Yang pertama, asas dia ialah perkataan ni hao. Okay, tadi kita tahu ni hao maksud dia Assalamualaikum ataupun hi, hello, sejelas kita kat sini. Okay, dan bawah dia ini sama, salam juga sopan. Nin hao. Nin, dia guna ning, N-I-N, nin. So ni, ning ni, kita tahu ni awak, nin pun awak juga. Ni awak, nin pun awak juga. Ni ni, yang depan ni maksud dia awak. Nin yang bawah ni bermaksud awak juga. Cuma ni ni lebih untuk orang yang lebih sopan atau kita boleh hormat. Maksudnya untuk untuk orang yang asing lah, orang yang baru kita kenal. Jadi kita contoh orang kita kenal atau orang kita baru kenal ataupun orang yang macam bos kita ke orang yang kita lebih hormat. Macam tu. Jadi kita guna perkataan nin. Jadi kalau ni ni untuk kita dah biasa dengan dia, untuk kita dah kenal dia, kita guna ni hao. Kalau orang yang kita baru kenal ataupun orang tu dia itu macam contoh bos ke apa ke, kita guna nin hao. Kita akan sebut nin hao. Tanya ni kita lebih sopan. So, ni hao dan juga nin hao. Ni hao dan juga nin hao, benda yang sama, cuma beza dia ialah nin hao kita gunakan untuk orang yang kita baru kenal ataupun untuk orang yang kita lebih hormat. Ni hao, maksud ni hao tu kita hormat juga, tapi kita dah biasa dengan dia. Kita dah sushi dengan dia. Kita dah kenal dia lama dah. Okay? Ni hao. Tapi untuk orang yang baru kita kenal, kita dengan bos kita kena tegur dia, kena sebut nin hao. Kita guna nin hao. Dan di sebelahnya box warna kuning ni benda yang sama tapi dia guna perkataan nimen dekat depan ni. Okay, yang ni sebab nimen ni kita dah tengok tadi, kata ganti diri bermaksud untuk ramai kan. Nimen, ni awak. Kalau nimen, kamu. Jadi macam saya, macam Laosu sekarang, Laosu nak tegur Assalamualaikum semua, hello semua, Laosu tak sebut ni hao sebab cikgu-cikgu semua ramai. Jadi Laosu dekat sini kena cakap nimen hao, baru maksud Assalamualaikum kepada semua ataupun hai kepada semua. Jadi Laosu akan balas nimen hao. Laosu akan cakap nimen hao. Dan waktu korang nak balas dekat Laosu tu macam mana? Korang kena balas perkataan ni hao sahaja. Sebab apa? Laosu seorang-seorang je kat depan ni. Sebab Laosu seorang, kita guna ni hao.
Kalau laoshi kat depan ni 2-3 orang kan, contoh hari ni masuk ramai. Sama-sama mengajar. Baru korang balas ni men hao. Lebih pada seorang je kita guna ni men. Seorang je kita guna ni. Jadi dekat sini, laoshi akan cakap dekat pelajar-pelajar semua ni men hao. Laoshi nak bagi salam pagi kan. Hai, ni men hao. Laoshi akan cakap ni men hao. Dan korang akan balas, cikgu semua akan balas pada laoshi ni hao. Sebab laoshi ni seorang-seorang je dekat depan ni. So ni hao. Ni men hao, ni hao. Macam tu. Okay, dan selain daripada itu, ada juga perkataan ta jia hao. So ta jia hao, ta jia ni maksud dia ramai. Maksud dia untuk semua, semua juga. Ta jia hao, ni men hao, benda yang sama. Maksudnya ucapan untuk ramai orang. Maksudnya kita ucapkan untuk orang ramai. Jadi kita cakap ni men hao pun boleh, ta jia hao pun boleh. Dan kalau korang tengok apa yang korang nak balas tu, seorang korang balas ni hao. Kalau ramai korang pun balas ni men juga lah. Ni men hao. So kita bagi salam. Macam saya kat depan 3 orang. Korang kat depan ni ramai. So cakap ni men hao. Sebab saya kat depan pun ramai. Korang akan balas ni men hao. Masa tengah bagi salam baru masa tu. Tengah sama-sama bagi salam. So kita akan respon benda yang sama. Kalau seseorang, korang akan balas ni hao. So cakap, Assalamualaikum semua, ni men hao. Waalaikumsalam, laoshi, ni hao. Kita cakap ni hao lah sebab laoshi seorang-seorang dekat depan. Itu beza dia lah. Untuk penggunaan untuk seorang macam mana, untuk tegur seorang macam mana dan untuk tegur ramai macam mana. Kan tadi kita dah kemas perkataan ni hao tadi kan. Ni hao tu maksud dia Assalamualaikum, nak bagi salam tu kan. Jadi kita faham tadi untuk awak je. Maksudnya untuk ni hao mak, untuk kita guna ni hao untuk guna bagi salam kat dia, kat orang depan awak je. Tapi macam mana kalau kita nak bagi salam untuk orang ramai? Okay, inilah cara dia. Dan macam mana kita nak cakap salam pada orang yang kita baru kenal ataupun pada bos kita. Macam mana cara untuk yang lebih sopan? So dia ada satu lagi, itu nin hao. Nin hao. Okay, dia ada perkataan nin. Nin tu maksud dia awak tapi digunakan untuk orang yang kita baru kenal. Macam tu. Okay, ni hao, nin hao. Dan untuk ramai, kita tegur untuk ramai, kita guna ni men hao dan ta jia hao. Okay, untuk penerangan yang ni, pelajar okey ke? Okey, beres. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya, tengok perkataan masih juga wen hoi. Okey, yang ni ucapan lah. Macam contoh kita nak guna tengah hari, petang ataupun malam, kita akan guna perkataan ni. Okey, langsung akan baca dan pelajar boleh take note lah dia punya sebutan. Zao an, wu an, wan shang hao. Okay, dia langsung baca yang atas dulu Yang bawah zao shang hao, xia wu hao, wan an. Okey. Bahagian atas ni, cao an, bawah tu cao shang hao, lebih kurang kan. So cao an selamat pagi, cao shang hao pun selamat pagi. Cumanya cao an ni kita kata macam tak formal lah, macam kita-kita. Kalau cao shang hao tu lebih formal sikit, dia punya perkataan maksud yang sama. Okey, contoh katakanlah orang cakap dengan awak cao an. Saya cakap kat awak cao an. Sebab saya rasa saya kenal awak dah kan. Saya cakap cao an. Tapi awak ni sebab kata ni cikgu tak nak cakap cao an lah, nak cakap formal. Awak cakap cao shang hao, tak perlu. Sebab apa? Sebab saya mulakan dengan cao an dulu. Kalau orang tu mula cao an, awak balas cao an dah. Kalau orang tu mulakan cao shang hao, awak balas cao shang hao. Jangan pula kita macam, dia ni bos ni tak boleh ni cakap cao an ni. Tak apa, tak ada masalah. Kita boleh guna cao an. Sebab dia mulakan dengan cao an, kita balas cao an. Kalau dia mulakan dengan cao shang hao, baru kita balas cao shang hao. Macam tu. So cao an, kita tak formal. Kalau cao shang hao, lebih formal. Okay, dan seterusnya perkataan yang kedua ialah wu an. Wu an selamat petang, xia wu hao selamat petang. Lepas tu laoshi tengah hari tak ada Tengah hari dia ada. Dia guna yang sama, wu an. Dia guna wu an je. Sebab apa? Sebab kalau tengah hari dia sebut chong wu. So dia ambil perkataan wu di hadapan ni. Sebab
tengah hari kan sekejap kan, 1-2 kan. Jadi dia akan guna wu'an. Wu'an tu maksudnya selamat tengah hari ataupun selamat petang. Kita boleh guna dua-dua, wu'an. Tetapi kalau xiawu hao tu untuk petang saja. Sebab apa? Xiawu ni petang. Xiawu ni bermaksud petang, xiawu hao. Okey. Caoan, cao shang hao. Wu'an, xiawu hao. Okay. Sekarang kita tengok wan shang hao. Wan shang kita gunakan untuk selamat malam. Bukan selamat malam. Maksud kita gunakan untuk wan shang ni maksud dia malam. Wan shang saja ni maksud dia malam. Jadi wan shang hao kita gunakan sebelah malam. Tapi kenapa saya tulis selamat petang? Sebab wan shang hao ni kita gunakan waktu kita mula-mula jumpa dia waktu malam tu. Kita jumpa dia waktu malam kan. Ada masuk pukul 7 petang, pukul 6 petang tu. Malam pukul 7 tu kita akan cakap mula-mula jumpa dia tu kita cakap wan shang hao. So good evening lah macam good evening. Okay, kalau lah kita balik kerja kan, ayah balik kerja sampai kat rumah pukul 7.30 atau pukul 8. Okay, mula-mula jumpa ayah tu, kita takkan cakap, kita akan cakap selamat malam, kita akan cakap wan shang hao. Kita cakap wan shang hao dulu. Dan wan an tu dekat bawah tu, kita gunakan waktu malam dah nak berpisah. Maksudnya contoh malam tu dah masuk tidur dah. Awak cakap, okay papa, good night. So kita guna wan an. Baru kita guna wan an. Kalau lah papa tu bawa balik kerja sampai rumah, masuk pintu terus wan an, tak kenalah ucapan tu. Sebab ucapan kita mula-mula jumpa seseorang tu untuk malam kita akan cakap wan shang hao dulu. Okay, dan kalau kita nak berpisah, contoh nak masuk tidur dah, kita guna wan an. Macam contoh, kita pergi janji dengan kawan dekat Ion. Dekat Ion dekat Tesco tu. Dekat tu kan, janji kat Ion nak pergi makan dekat Johnny pukul 8. Okey, pukul 8 jumpa. Hai, wan shang hao. Okay, mula-mula jumpa kan wan shang hao. Okey, dah makan siap semua, dah pusing-pusing nak balik dah. Okey, bye. Wan an. Baru kita guna wan an. Sebab wan an tu dah nak berpisah. Jangan kita guna mula-mula jumpa terus wan an. Tak boleh lah, dia ada perbezaan penggunaan untuk sebelah malam. Wan shang hao dan juga wan an. Okey. Cao an, wu an, wan shang hao. Cao shang hao, xiao wu hao, wan an. Okay. Boleh untuk yang ni, penerangan yang ni? Beres. Cikgu Wan Cik, ni Cao Shang Hao. Cao Shang Hao. Xiao An. Okey. Xiao An. Saya mulakan Cao Shang Hao, kena balas yang benda yang sama. Cao Shang Hao. Xiao Shang Hao. Kalau langsung sebut Cao An, baru Pak Wan balas Cao An. Kena ambil depan tu lah. Yang mula tu dulu. Okey. Xiao. Cikgu Nasi ada? Ada. Okey. Cikgu, Cao Shang Hao. Chào Sơn Hảo, Okey, Wan Shang Hao. Quang An, Wan Shang Hao, saya mulakan Wan Shang Hao, kena balas Wan Shang Hao dulu. Quang Sơn Hảo, sorry. Kalau Wan An tu kita gunakan, kalau saya macam tu kita saya cakap Wan An, baru respon Wan An. Cuma bila kita tidak guna Wan An tu, kita guna waktu malam dan waktu dah nak berpisah. Macam tu. Betul. Terima cikgu. Cikgu Nasir, ni hao. Ni hao, Ni hao ma. ni hao ma, Ni hao ma. Ni hao ma. ni hao ma. Lupa. Ni hao, hello. Hello. Mu au, Ni hao ma, kita akan balas. mu au. Ni Mu hao. Kalau ni hao, saya sedang ni hao ma, awak apa khabar? Maksudnya untuk tu apa khabar? Tanya kan? So kita akan jawab wo hao ataupun wo pu hao. U hao, u hao. Pu hao hari ni? U Pu hao hari ni hao. Yang ni. Yang ni. Ni. Pu hao hari ni? U hao. Oh, tak sihat hari ni? Oh, no, sihat. U pu hao. Wo hao nombor satu. Nombor satu sihat. Wo hao. Kalau tak sihat tu, wo pu hao nombor dua punya. Saya jawab u hao. Pu hao. Maksudnya cikgu Syamsi tak sihat hari ni ya? U hao, sihat. Pu hao tak sihat. Nombor dua tu. Saya tu bukan bu. Kalau sihat, wo Saya hao. sebut nombor satu, cikgu. Saya sebut
Wu hao. Bukan Wu wu, hao. wo. Wah, Wo. Bukan lupa wu. bunyi dia. Dia dah Wo. wo, dia akan bunyi wo. Lepas tu dia tone seketiga. Wo hao. Macam tu. Wu hao. 对。那你叫什么名字？你叫什么名字？ sikit. O Ciao Nazrul. 对，我叫 Nazrul. Okey. 谢谢老师。Terima kasih Siap. cikgu. Okey, dan ini perkataan ni sebagai maklumat lah untuk Wen Hui selamat pagi, selamat petang kan. So, yang ni kita akan selalu dengar lah. Tengok cerita pun ada lah. Ciao An. Biasa kita dengar pagi. Ciao An, Ciao Sang Hao, Xiao Wu An, Xiao Wu Hao. Yang ni kita akan selalu dengar. Maksudnya kita akan boleh dengar dekat TV, dekat luar kita akan boleh dengar. Okey, sekarang kita tengok Hui Hua Yi. Hui Hua tu bermaksud perbualan. Hui Hua Yi perbualan pertama, perbualan satu. Okay, Lao Shu akan baca. Xiao Jie, ni hao. 先生你好，你叫什么名字？我叫 Lily， 你呢？我叫 Farid。我ulang lagi sekali。小姐你好，先生你好，你叫什么名字？我叫 Lily， 你呢？我叫 Farid。小姐你好，先生你好。你叫什么名字？我叫 Lily。你呢？我叫 Farid。Okay, yang pertama. 小姐 Cik. 你好 Hello. 先生 Encik. 你好 Hello. Maksud dia tanya, ni 叫什么名字? Awak nama apa? Dia jawab, 我叫 Lily. Saya panggil Lily. Ni ne? Awak pula? 我叫 Farid. Saya panggil Farid. 我叫 Farid. Okay. Hui Hua Er. Perbualan yang kedua. Perbualan yang kedua dan pelajar jangan risau untuk setiap perbualan satu, perbualan dua, perbualan tiga ni semua ada dalam petikan, dalam vocab kita dekat atas. Kalau katakanlah terlupa maksud dia ke apa, boleh rujuk dekat atas slide yang di atas lah. Okay. Hui Hua Er. 早上好。早上好，你好吗？我很好，谢谢。你呢？我也很好。Saya ulang lagi sekali. 早上好 B 早上好 A 你好吗？我很好，谢谢。你呢？我也很好。早上好，早上好。你好吗？我很好，谢谢。你呢？我也很好。Okay, tengok maksud dia. 早上好, selamat pagi. 早上好, selamat pagi. Tengok. Kalau A mulakan 早上好, so B tu terus balas dengan perkataan 早上好. Kalau dia mulakan dengan perkataan 早安, balaslah 早安. Tak apalah walaupun dia tu kita rasa macam bos tak boleh gunalah 早安. Tak apa sebab dia mulakan dengan 早安, balaslah 早安. Okay, A. 你好吗? Awak apa khabar? Kita berjawab, 我很好. Saya sangat sihat. Saya sangat baik. 谢谢. Terima kasih. 你呢? Awak pula? 我也很好. 我也很好. Saya juga sangat baik. Jadi dekat sini dia guna perkataan ye. Dia mengulangi semula kan. Dia guna perkataan ye. Dia guna perkataan ne. Jadi, 你好吗? Awak apa khabar? 我很好. Saya sangat baik. 谢谢. Terima kasih. 你呢? Awak pula? 我也很好. Saya juga sangat sihat. Okey. Seterusnya, perbualan yang ketiga. Hui Hua San. 小吴好. 小吴好. 他是谁? 他是谁? 他是我的朋友. 他叫丽丽。小吴好，小吴好，他是谁？他是我的朋友，他叫丽丽。小吴好，小吴好，他是谁？他是我的朋友，
他叫丽丽. Tengok maksud dia. 下午好, selamat petang. 下午好, selamat petang. Dan dia tanya, tanya, 他是谁? 他是谁? 谁 sahaja ni bermaksud siapa. 谁 bermaksud siapa. So, 他 bermaksud dia. 是 ialah 他是谁? Dia ialah siapa? Siapa dia tu? Kita tengok, tu siapa? Dia siapa? Kita macam tu kan. 他是谁? Tanya. So, B jawab, 他是我的朋友. Dia ialah 他是我的朋友. So, 我的朋友 bermaksud kawan. Saya, kawan-kepunyaan saya. So, kawan saya. 他是我的朋友. Dia ialah kawan saya. 他叫丽丽. 他叫丽丽. Dia panggil Lily. 他叫丽丽. Dia kat sini, 下午好, 下午好, selamat petang. 他是谁? Dia ialah siapa? Siapa dia? So, B jawab, 他是我的朋友. Dia ialah kawan saya. 他叫, dia panggil Lily. Sebab nama dia Lily. Macam tu maksud dia. Okay, boleh untuk 3 Huihua ni boleh sempat maksud dia cikgu-cikgu semua? Boleh, faham. Faham? Boleh. Boleh. Okay, kita ada masa dalam 13 minit. Jadi saya nak buka soalan kepada pelajar semua. Apa ada soalan untuk yang tidak jelas kat mana ke? Boleh tanya sekarang? Okay, jadi untuk hari ini kita punya mungkin pelajar akan rasa banyak, tapi tak ada masalah. Kita akan ulang setiap kali kelas, kita tak akan ulang. So perkataan penting untuk hari ini ialah, okay, silap pula. Perkataan penting, perkataan penting yang pelajar maksudnya kena boleh ni lah, kena ambil perhatian ialah yang ni lah. Apa? Ayat yang ni. Ayat yang ni untuk liansi ni. So kita dengar je orang tanya kita boleh terus respon. So untuk ayat untuk topik 1, untuk topik 1 kita biar ingat yang ni. Kita dengar tu kita tahu maksud dia apa. So ni hao, kita nak respon apa? Ni hao ma, kita nak respon apa? Yang ketiga, zao shang hao, kita nak respon macam mana? Yang keempat, ni jiao shenme mingzi, kita nak respon macam mana? Yang kelima, ta shi shui. Ta shi shui, dia ialah siapa. So untuk yang ni pelajar boleh buat sendirilah. So nanti esok kita akan bercakap, kita akan bersembang. Jadi perkataan ni saya akan sebut setiap minggu. Perkataan ni saya akan sebut setiap minggu, setiap hari lah sehingga hari Khamis nanti. Jadi poin kita utama untuk topik 1 untuk hari ni, dapat ayat 5 ayat ni pun dah tahu macam mana respon ayat ni pun dah sangat bagus. Dah sangat bagus. Selain yang lain tu, yang penerangan yang lain kan banyak-banyak kan. Macam tak ingat je tak apa. Itu kita punya nota kita. Macam mana kita lepas ni kita boleh rujuk semula. Tapi yang untuk 5 perkataan ni pelajar boleh macam kita tekankan sikit lah. Ini poin utama kita untuk topik 1. Okay, boleh semua? Cikgu. Ya. Saya nak tanya kalau kita nak kata kawan saya Amirah, jadi kita kata macam mana? Kawan saya Amirah, 我朋友叫 Amirah ataupun 我的朋友叫 Amirah. Oh, ikut macam hok dalam nota tu lah. Ikut macam nota tu lah, kita tukar yang tu je lah. 我的朋友叫 Amirah. Macam tu. 我的朋友 Okay. Okay, yang lain ada soalan sebelum kita tamatkan kelas? Kita ada 10 minit lagi. Saya buka soalan untuk pelajar semua. Cikgu maklumat tak ada soalan hari ni? Hari ni serba banyak cikgu, susu mbak. Dia serba banyak sikit lah, tapi cikgu tekan yang tu lah, yang belakang tu dia ada 5 soalan tu kan. Kalau boleh cikgu pay on tu dulu 5 soalan tu. InsyaAllah. Tak apa. Nanti hari ni relax dulu, biasa esok dia akan ingat lah. Biasa hari ni dia macam penuh, macam tak ada mikir gitu dah. Esok kita pusi lagi sekali, insyaAllah boleh. Jam otak cikgu. Serba pernah perasa.
Laushe. Ya. Kan dekat yang perkataan sapaan tu kan, kita ada dua kan, ni men hao dengan Dacia hao. Hao. Macam kalau yang kat sebelah dia tu kan, yang ni hao tu kan untuk perkataan sopan. Yang Dacia tak ada. tu kan. Tak ada, dia sama je. Semua ikut kita. Kita nak guna ni men hao pun boleh, Dacia hao pun boleh. Sebab Dacia tu masuk semua. Dacia hao tu masuk semua. Kalau Nima tu masuk kamu. Kita lah. Macam saya pun suka hati saya, macam suka saya. Hari ni saya nak guna Nima, esok saya nak guna Dacia, terpulang. Semuanya boleh. Dia tak sama macam ni hao dengan nin hao, dia tak sama. Lepas tu satu lagi yang selamat petang tu kan, yang Wuan dengan Xiao Wu hao. Wu hao. Perbezaan dia apa dah? Sama, dia sama je. Kita nak guna dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau orang mulakan mulakan dengan kita Wuan, kita kena balas Wuan. Kalau orang mulakan dengan kita tegur kita tu selamat petang tu dengan sebut Xiao Wu hao, kita balas Xiao Wu hao. Itu je, dia tak ada ni. Oh, dia tak ada yang formal dengan tak formal. Maksudnya yang Xiao Wu hao tu lah yang formal. Yang bawah tu yang formal. Untuk pagi dengan petang sajalah, yang malam tu sama je. Sebab malam dia ada dua sebutan kan. Dua cara nak sebut. Mula jumpa kita sebut Wan Shang Hao. Kita nak berpisah kita akan sebut Wan An. Macam tu untuk bahagian malam. Itu saja. Ya, saja. Okey, Pu kecil. Cikgu Adila. Okey hari ni. Cikgu Amalia, Cikgu Zulaikha, Cikgu Rafidah, Cikgu Syakira, Cikgu Pawancik, Cikgu Nur Adiba, Cikgu Nur Amira, Cikgu Ashikin, Cikgu Luqman, Cikgu Nasir, Cikgu Nia, Cikgu Amira. Tak ada soalan ke? Terima kasih. Cik Tiao. Yes. Cikgu. Laushe. Laushe. So kalau 没有